Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TS Channel, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah, dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Bila kita sebut Al-Mahdi, apa maksud Al-Mahdi dalam bahasa Arab? Al-Mahdi ini ialah kata dasar, kata akar bagi huda, hidayah, iaitu yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk. Itulah makna Al-Mahdi, yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk. Kalau kita nak bahas dalam ilmu nahu atau ilmu saraf, dia disebut sebagai isim maf'ul. Sekarang kita nak alihkan tujuan ataupun pandangan kita malam ini kepada satu perkara. Inilah yang disebutkan sebagai Al-Mahdi. Bila kita sebut Al-Mahdi, apa maksud Al-Mahdi dalam bahasa Arab? Al-Mahdi ini ialah kata dasar, kata akar bagi huda, hidayah, iaitu yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk. Itulah makna Al-Mahdi, yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk. Kalau kita nak bahas dalam ilmu nahu atau ilmu saraf, dia disebut sebagai isim maf'ul. Isim maf'ul. Dan inilah yang disebut, yang kita boleh kaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat besar Nabi, iaitu Irbad bin Sariyah. Yang mana hadis tu panjang, tetapi di belakang dia sebut wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Maksudnya sunnah khulafah yang terpimpin, sunnah khulafah yang terbimbing, yang sentiasa diberi hidayah, yang sentiasa diberi petunjuk. Bila kita ambil umum kata Al-Mahdi, yang diberi hidayah dan petunjuk juga tidak terkecuali dan terkeluar daripada 4 orang sahabat yang utama, apa yang kita namakan sebagai Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, kalau ambil umum hadis tadi. Tetapi pengkhususan hadis-hadis yang diceritakan oleh Rasulullah bukan merujuk kepada 4 nama sahabat tadi, tetapi individu tertentu yang akan lahir daripada keturunan salah seorang ahli keluarga Rasulullah, yang dikatakan berasal daripada keturunan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sebelah bapa, dan ada riwayat yang menyebut akan datang daripada keturunan Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma dari sebelah ibu. Itulah yang dikatakan sebagai Al-Mahdi. Tetapi sebelum kita pi lebih jauh, ada seorang ulama dianggap sebagai ulama yang hebat dalam ilmu hadis, iaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Qayyim ni, bila dia lihat hadis-hadis yang datang, yang diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian sampai periwayatan tersebut kepada ulama-ulama, dan bila sampai periwayatan tersebut ke tangan beliau, beliau mula menyaring hadis-hadis yang ada keterkaitan dan penisbahan dengan Imam Mahdi. Lalu beliau membuat satu komentar, hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai Imam Mahdi terbahagi kepada 4 kumpulan hadis. Yang beliau sebut, yang pertama, ada hadis-hadis tersebut bertaraf sahih, ada hadis-hadis tersebut bertaraf hasan, ada hadis-hadis tersebut bertaraf gharib, ada hadis-hadis tersebut bertaraf maudhu' ataupun dhaif. Inilah pembahagian yang dibahagikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Tetapi saya nak bawa di sini pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan yang pernah diutarakan oleh ulama-ulama terdahulu
yang khilaf bagi mereka siapakah Al-Mahdi yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yang dimaksudkan oleh Nabi yang akan muncul di akhir zaman kepada sekurang-kurangnya 4 bahagian. Bahagian yang pertama, ada ulama-ulama sebelum kita ni berkomentar bahawa Imam Mahdi yang dimaksudkan oleh Nabi yang akan muncul di akhir zaman ni tidak lain dan tidak bukan merujuk kepada individu yang sama yang akan diturunkan oleh Allah, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi jangan pelik, jangan cepat melatah. Jadi ulama-ulama sebelum kita dah ada yang berpendapat dan berpandangan demikian. Maksudnya Imam Mahdi itu orang yang sama, iaitu Nabi Isa alaihi salam yang akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman kelak. Satu pandangan. Yang kedua, ada juga yang berpandangan Al-Mahdi itu adalah nama salah seorang khalifah daulah ataupun Bani Abbasiyah. Kalau kita belajar tentang dinasti dan kerajaan Islam, selepas Sayyidina Ali itu ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Andalusia, ada dinasti yang panjang sampailah dinasti Osmaniyah. Tapi dinasti yang kedua, Daulah Abbasiyah tu ada salah seorang khalifah dia dengan gelaran Al-Mahdi daripada kabilah Bani Abbas. Ada juga ulama yang berpendapat dan kata Al-Mahdi yang dimaksudkan tu, yang akan datang tu merujuk kepada salah seorang khalifah daripada dinasti Daulah Abbasiyah. Dan perkara ni dah berlalu dan berakhir pun kalau merujuk kepada dia. Jadi kita terima pandangan dan pendapat tersebut dengan hati yang terbuka. Itu pendapat, itu pandangan. Dan yang ketiga ialah, yang inilah yang disepakati oleh sebahagian besar ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dan saya kira peratusan besar yang diyakini dan dipercayai oleh kita semua malam ini, iaitu Imam Mahdi masih lagi belum dimunculkan oleh Allah, tetapi seorang individu, figure, personality, insan yang akan dibangkitkan oleh Allah di akhir zaman kelak. Yang kita sebut sifat dan ciri dia tadi ialah salah seorang daripada keturunan Nabi, yang keturunan bapa melalui Hasan, keturunan ibu melalui Husain. Maksudnya dia tak muncul lagi, dia akan datang di kemudian hari bila dekat nak hari kiamat. Jadi ulama-ulama yang mengatakan ada 4 jenis hadis tadi tentang datangnya Imam Mahdi, sama ada Hasan, sama ada Sahih, sama ada Gharib, sama ada Maudhu'. Tetapi bila kita menggabungkan keseluruhan hadis-hadis tersebut, yang dhaif ataupun yang gharib tadi akan jadi naik tingkatan darjat dia, kerana begitu banyak hadis-hadis yang lebih kuat yang bertaraf sahih, hadis-hadis yang lebih banyak dan kuat yang bertaraf hasan. Dengan kata lain, hak gharib dan dhaif tadi saling melengkap, saling membantu menguatkan dengan hadis-hadis yang lain. Okey. Sekarang kita pergi pada pandangan yang terakhir. Pandangan terakhir yang saya maksudkan ialah ini bukan aliran biasa ahli sunnah wal jamaah, tetapi yang ini ialah dari aliran Syiah Imamiyah. Aliran Syiah Imamiyah, dalam akidah mereka, mereka mempercayai tentang bab imamah. Sebab tu rukun iman mereka, salah satu yang tak ada pada ahli sunnah wal jamaah ialah imamah, kerana mereka percaya tentang keimaman. Yang tu yang dia ada imam 12 tu bermula daripada Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Ali Zainul Abidin, Muhammad Al-Bakhir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Hadi, sampailah yang nombor 11, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari. Jadi nombor 12 dia tunggu tu ialah Imam Mahdi. Tetapi ada juga sebahagian daripada grup ini yang meyakini Imam Mahdi yang mereka tunggu yang nombor 12 tu merujuk kepada nombor 11 dah, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari yang menghilangkan diri dia. Dulu dia pernah ada, kemudian dia gaib, dia hilang, dia duduk di satu tempat yang orang ni tak tahu, tetapi di akhir zaman dia akan raja'ah, dia akan kembali lagi untuk menjadi Imam Mahdi. Nah, ni anda nak pakailah, cuma saya nak keutarakan pendapat dan pandangan. Ini yang aliran Syiah punya. Jadi secara umumnya terdapat 4 pandangan
4 yang pernah dikeutarakan ulama-ulama sebelum kita. Pertama, saya ulang balik, Imam Mahdi merujuk kepada Nabi Isa sendiri. Yang kedua, Imam Mahdi merujuk kepada salah seorang khalifah daripada Daulah Bani Abbasiyah. Yang ketiga, yang disepakati oleh sebahagian besar peratusan ulama ahli sunnah wal jamaah, dia ni tak muncul lagi. Dan yang keempat, aliran Syiah yang mengatakan imam ke-11, iaitu Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari. Baik, sekarang ni habislah bab yang pertama kita sebagai muqaddimah. Jadi inilah muqaddimah kita yang saya namakan sebagai bab pertama, pengenalan, untuk kita menjurus kepada bab-bab yang lebih berat, bab-bab yang lebih kasar. Jadi seterusnya saya akan pergi kepada bab ataupun topik yang kedua, iaitu nama-nama ulama besar dan kitab-kitab karangan ataupun hasil karya mereka yang menceritakan dan meriwayatkan tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Faham betul lah? Topik yang kedua, bab yang kedua ni, nama-nama ulama besar dan hasil karya, kitab-kitab karangan mereka yang meriwayatkan hadis-hadis tentang kedatangan Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Baik, antara yang saya boleh senaraikan, memang banyak kitab-kitab yang terhasil daripada kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Antaranya yang pernah sampai ke tangan kita hari ini hampir 63 buah kitab yang diketahui, yang dicetak, yang dapat dibeli, yang dapat dibaca, yang dapat dinikmati ilmu dia. Tetapi di luar pengetahuan kita mungkin masih banyak kitab-kitab yang tidak sampai ke tangan kita, yang menceritakan tentang kehadiran dan kedatangan Imam Mahdi, baik ulasan mereka itu secara umum atau ulasan mereka secara khusus tentang sifat-sifat, tentang kita kata perangai-perangai, tentang perilaku-perilaku, tentang keadaan-keadaan menjurus kepada Imam Al-Mahdi. Antaranya saya akan sebutkan beberapa nama ulama dan kitab karangan mereka tentang periwayatan tersebut. Antara yang paling besar ialah selepas Al-Quran kita ada ulama-ulama hadis, kan? Ulama-ulama hadis. Baik, yang pertama ialah Imam Bukhari. Semua orang kenal Imam Bukhari. Dalam kitab Imam Bukhari yang disebut sebagai Sahih Al-Bukhari, di dalam satu tajuk iaitu kitab Bad'ul Khalqi wa Nuzuli Isa alaihi salam, dalam jilid yang keempat. Jadi dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Bad'ul Khalq wa Nuzuli Isa alaihi salam jilid keempat, ada meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Yang kedua, Imam Muslim. Imam Muslim, imam yang sinonim dengan kitab karangan dia Sahih Muslim. Boleh kita buka jilid 1, boleh buka jilid 2, bab Nuzuli Isa alaihi salam, bab yang ke-18. Jadi ada 2 jilid. Bab 18 jilid 1, bab 18 jilid 2 ada meriwayatkan tentang hadis kedatangan Imam Mahdi. Imam yang ketiga ialah imam hadis, iaitu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud, kitab dia ialah Sunan Abu Dawud. Boleh buka jilid yang kedua, jilid yang ketiga, jilid yang kelima. Ada dalam 3 jilid tersebut perihal hadis Imam Mahdi. Seterusnya Imam At-Tirmizi yang terkenal dengan kitab Sunan, iaitu Sunan At-Tirmizi. Di dalam kitab Sunan dia boleh buka jilid kedua, boleh buka jilid ke-9. Banyak hadis yang memperihalkan tentang Imam Mahdi. Seterusnya Imam Ibnu Majah yang terkenal dengan kitab hadis dia Sunan Ibnu Majah, boleh buka kitab jilid yang kedua. Ada hadis memperihalkan tentang Imam Mahdi. Begitu juga dengan seorang imam, salah seorang imam mazhab yang cukup terkenal dan berkepakaran serta berkemahiran dalam bidang hadis, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia ada satu kitab hadis yang bernama Musnad Ibnu Hanbal. Boleh buka jilid pertama dan jilid ketiga, ada hadis tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Yang ketujuh,
kita boleh rujuk kitab Imam An-Nasai, salah seorang imam hadis, iaitu Sunan An-Nasai jilid kedua. Ada berita tentang kedatangan Imam Mahdi. Imam yang ke-8 iaitu Imam Al-Hakim, salah seorang ulama besar hadis, Mustadrak ala Sahihaini. Dialah ulama hadis yang menyaring kembali hadis-hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim, lalu menamakannya sebagai Al-Mustadrak ala Sahihaini. Boleh buka Mustadrak ala Sahihaini jilid yang ke-4, ada hadis pasal Imam Mahdi. Begitu juga yang ke-9, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kitabnya Sawa'iqul Mukhriqah, khusus tentang Imam Mahdi. Yang ke-10 juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyil Muntazar, juga kitab yang khusus saja-saja pasal Imam Mahdi. Begitu juga imam yang ke-11, Imam Ibnu Tawus, dengan kitab dia Al-Malahim wal Fitan. Imam yang ke-12, Imam Tabarani, ulama besar hadis, kitab dia Al-Ma'jam. Yang ketiga, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah bagi Sahih Bukhari, Fathul Bari, jilid yang ke-7. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga yang nombor 19, Tahzibus Sabit, jilid ke-9. Yang ke-20 juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab dia Nuzhatun Nazar. Nak lagi yang ke-16, Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Nak lagi Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Alamatil Qiyamah. Begitu juga dengan Imam Ibnu Asakir, seorang tokoh sejarah dan sirah, iaitu Tarikh Ibnu Asakir jilid ke-4, ada kisah Imam Mahdi. Salah seorang tokoh tafsir, Imam Tabari, yang terkenal dengan tafsir Tabari, juga pengarang kitab sejarah dan sirah Tarikh Umam wal Muluk, atau dikenali Tarikh Tabari. Buka jilid yang ke-7. Nak lagi kah? Nak lagi tak payah dah. Jadi ada 63. Ini adalah nama-nama ulama besar. Sebahagian besar adalah beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana hasil karya mereka ni, kalau yang ulama dalam bidang hadis, mereka telah meletakkan bab-bab dan topik tertentu di dalam kitab hadis mereka tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Jadi ulama-ulama yang terkemudian daripada mereka seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Suyuti, Imam Abu Nuaim, Imam Hamad, mereka meletakkan satu kitab secara khusus tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam sebelum ni tentang kedatangan Al-Mahdi. Baki lagi menjadi kita yang rendah ilmu macam saya, yang rendah ilmu macam kita semua, yang cetek tak tahu apa. Jadi untuk kita dapatkan maklumat, jadi saya dah sertakan antara nama-nama ulama dan kitab-kitab mereka yang boleh kita rujuk pada bila-bila masa sahaja. Kalau kita ada masa cari, kita ada masa belajar, kita ada masa talaki, kita ada masa fahamkan hadis-hadis tersebut.